Ta'alluq i'tibari untuk perkara-perkara yang tanjizi hadis, tak ada seorang pun ulama Syiah yang kata dia berlaku di alam nyata. Ta'alluq itu view Faiz orang pertama. Belum ada. Pendengaran Allah pada perkara-perkara baharu yang dinamakan nisbah ataupun dinamakan juga amr i'tibari, apakah dia berlaku secara realiti ataupun sekadar nisbah i'tibariyah? Sungguh, memang berlaku sungguh. I'tibariyah ada dua. Amrun i'tibari intiza'i dan amrun i'tibari ikhtira'i. Yang direka-reka dan i'tibari yang dikatakan tidak ada, ma'dum. Saya bagi soalan direct terus tentang isu ini, apakah dia i'tibari intiza'i ataupun ikhtira'i? Intiza'i. Artinya dia berlaku betul di alam nyata. Berlaku di alam nyata artinya dia telah bercanggah dengan kaedah istihalah hulul hawadis. Tidak, dia bukan berlaku pada zat Allah Ta'ala. Ta'alluq ni Ar-Razi nisbah bainal muta'alli wal muta'alla. Tapi dia tidak memerlukan berlaku di zat Allah Ta'ala. Baik, okey. Orang yang membawakan konsep ini adalah Ar-Razi. Okey, yang pertama. Ar-Razi menyebutkan perlunya idrak, tak cukup sekadar tahayyuk. Tak cukup sekadar tahayyuk, perlu kepada israk. Perlu kepada idrak. Artinya idrak di sini adalah i'tibari, betul? Betul? Idrak itu berlaku atau tidak di alam nyata? Berlaku, i'tibari intiza'i. Betul. Kalau berlaku dia bercanggah dengan subutun wa tahaqquk. Kalau berlaku mengikut ta'rif Ar-Razi mesti idrak dan juga tahayyuk, artinya telah berlaku sesuatu pada zat Allah. Kalau iktibar kepada tanjizi qadim, bukan Ar-Razi menyebutkan dua perkara yang penting sini. Bukan sekadar tahayyuk tapi ada idrak juga. Idrak itu proses. Idrak itu proses yang belum ada, dia ada. Proses ini betul-betul berlaku di alam nyata ataupun tidak? Berlaku. Kalau berlaku di alam nyata, kenapa dinamakan i'tibari? Ya i'tibari. I'tibari kerana tidak dapat dilihat. Cuba. Okey. Ustaz Salman melihat ta'alluq tanjizi qadim, i'tibari ataupun tidak? Nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. Saya tanya i'tibari ke tidak ni? Nafsiyun. Okey, tak tahu jawapan, tak apa. Sebenarnya nafsiyun. Okey. Ada dah jawapan, saya dah bentang tadi. Majoriti ulama Asy'ariyah mengatakan ta'alluq tanjizi qadim itu bukan i'tibari, nafsiyun. Tapi ta'alluq jadid adalah i'tibari. Soalannya, apa beza jadid dan qadim? Kalau kedua-duanya berlaku di alam nyata, kenapa ini dinamakan i'tibari, itu dinamakan nafsi? Soalannya apa? Berlaku di alam nyata. Kalau kedua-duanya itu sama sahaja berlaku di alam nyata, kenapa yang dulu dinamakan nafsi, yang baru dinamakan i'tibari? Nafsi i'tibar di zat Allah Ta'ala. I'tibar pada yang qadim Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala berpisah. Sebab tak faham soalan saya ni. Kalau kedua-duanya berlaku di alam nyata, di alam realiti, okey? Kenapa itu dinamakan nafsi? Ini bukan dinamakan nafsi. Sebab ini berkaitan dengan makhluk. Muta'allaknya ialah makhluk. Okey, jawapan muta'allaknya ialah makhluk. Jawapan itu bukan jawapan yang diberikan oleh a'immat Asy'ariyah. Tak apa, saya nak jawab. Jawapan a'immat Asy'ariyah tak sama dengan ni. Baik. Jawapan lain. A'immat Asy'ariyah mungkin panjang debat untuk. Bukan panjang debat, jawapan mereka lain. Jawapan mereka adalah dia tak berlaku di alam nyata. Dia hanyalah takhayyul maqamatul aql. Istilah yang digunakan nisbah, mujarrad idhafah. Saifuddin kata mujarrad idhafah, bukan berlaku di alam nyata. Ta'alluq itu tak berlaku di alam nyata. Tapi sungguh, benda tu sungguh berlaku. Tak ada siapa kata berlaku. Gini, Ta'alluq i'tibari untuk perkara-perkara yang tanjizi hadis, tak ada seorang pun ulama Asy'ariyah yang kata dia berlaku di alam nyata. Ta'alluq itu view Faiz orang pertama. Belum ada. Berlaku. Tak ada siapa kata melihat. berlaku. Allah Ta'ala benar-benar melihat. Kalau melihat artinya dia telah berbeza dengan kaedah istihalah hulul hawadis, kerana kaedah dia tidak berlaku di zat Allah Ta'ala. Kerana kaedah itulah Ar-Razi bawakan kaedah ini. Itulah sebab dia bawa kaedah ni. Dia sekadar i'tibari saja, maqamatul aqal, ghair mawjud fil a'yan. Ghair mawjud fil a'yan. Bahasa Melayu namanya apa? Ini istilah Razi. Walaupun tidak mawjud tapi tidak ternafikan. Ghair mawjud fil a'yan. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Tidak ada bukan mestinya tidak subut. Sungguh. Sebab tu ghair mawjud fil a'yan. Fil a'yan maksudnya apa? Tidak ada pada alam realiti. Tidak ada. Ya. Tapi itulah sungguh itu berlaku. Ada dah sungguh. Saya bukan tanya sungguh ke tidak. Saya tanya berlaku atau tidak di alam realiti. Berlaku tu sungguh. Tidak ada lain. Ghair mawjud fil a'yan maksudnya apa? Translate je untuk saya. Tidak ada pada alam realiti. Okey. Cukup saya dapat dah. Bukan tidak berlaku pada alam realiti. Mutajaddidun lain. Mawjud ba'da adami lain. Tidak ada di alam realiti. Tidak ada. Saya rephrase soalan. Tapi sungguh. Tanjizi hadis ada atau tidak di alam realiti? Sungguh. Subut al-mutajaddid ba'da adami. Saya nak tanya, tolong sebut. Terjemahkan perkataan Razi je.
tanjizi hadis ghair mawjud fil a'yan. Tolong terjemah. Tidak ada pada realiti. Okey, cukup. Tidak ada, Okey, tapi itu. sungguh. Ialah sungguh. Okey, sungguh tapi tak ada realiti, betul. Tidak ada tapi sungguh. Seperti Ustaz Salman, Kejap. anak Ali, tak ada nampak pun anak tu nisbah. Tapi sungguh. Salman Salman ada, Ali pun ada. Betul? Itu tak ada. Nisbah anak ada. Saya tak nampak anak di mana? Di mana Okey. kenisbahan anak? Saya pergi kepada Nisbah soalan tu- seterusnya. Saya Nisbah ubuwah, Kejap. bunuwah. Itu Tak, bukan bukan. benda ada tapi sungguh. kejap. Okey. Piu Faiz ni Baik. translate betul. Ghair mawjud fil a'yan dah betul dah. Betul? Tapi terjemahan ke laut dah. Apa kalau Terjemahan tu betul, syarah dia ke tidak laut. ada pada realiti? Okey, itulah. Tidak ada pada realiti. Tapi sungguh Sungguh Subut. lain. Sebut yang ini Kejap. Tiap-tiap Okey, maujud saya- pasti sungguh. Tapi tiap-tiap sungguh bagi saya belum bagi tentu saya. maujud. Okey, kejap. Saya Kena ingat sabar. situ Ustaz. Bagi sesi saya sekejap. Okey. Teks Ar-Razi jelas. Okey. Okey. Ta'alluq tanjizi hadith ghair mawjud fil a'yan. Betul. Tidak berlaku pada ayat. No problem. Berbeza dengan tanjizi qadim. Terjemahan dah betul. Sungguh tak sungguh tu buang ke tepi. Tak Jangan berlaku di alam buat nyata. tak. Kita kena faham dalam bahasa kita. Dia tak berlaku di alam nyata, kata Ar-Razi. Okey, stop. Bukan tidak berlaku, tidak ada. Bukan tidak berlaku. Iyalah, Lain. ada tapi bukan di alam realiti. Ada pada maqamatul aqal. Bukan apa? Walaupun tidak maujud tapi dia sungguh. Dia Okey. Saya faham. Walaupun dia tak ada, dia sungguh. Yes, Okey, betul. bolehlah. Ah. Walaupun Dia dia sungguh. tak ada, tapi dia sungguh. Yes. Dia sungguh, tapi dia tak ada. Okey. Sungguh. Saya nak mula terus dengan poin yang pertama tadi. Apabila kita bincang tentang ta'alluq tanjizi hadis, apabila dia dikatakan oleh Ar-Razi menyebut bahawa ta'alluq tanjizi hadis ini adalah ghair mawjud fil a'yan. Saya fikir Yu Faiz mungkin tak faham penjelasan saya dan tak faham konteks kenapa ini datang into existence. Kenapa ucapan ini datang. Bahkan Syed Fudah sendiri sebut ada perbezaan di kalangan Asy'ariyah. Yang mula-mula establish point ini dia adalah Amr I'tibari adalah Ar-Razi. Persoalan yang penting untuk disingkap, kenapa Ar-Razi datangkan idea ini? Sehingga sebagai ulama Asy'ariyah mendamaikan, sebahagian kita ada dua pandangan. Satu mengatakan nafsiyah, satu mengatakan dia adalah Amr I'tibariyah. Sebahagian lagi menggabungkan kedua-duanya. Apabila ta'alluq tanjizi qadim zatiyah, tanjizi hadis adalah sifat Amr I'tibari. Soalannya, kenapa Ar-Razi datangkan idea ni? Kena faham konteks yang lebih luas. Ar-Razi rahimahullah mendatangkan idea ini sebab ada satu masalah besar. Masalahnya apabila dikatakan berlakunya idrak di sisi Ar-Razi hanya boleh berlaku kalau mudrak itu telah wujud. Di situ baru boleh berlaku idrak. Jadi untuk mengisbatkan berlakunya idrak, kalau diisbatkan berlakunya idrak pada ketika mudrak itu wujud, benda-benda yang dicerna ataupun dicerap itu wujud, artinya telah berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kenapa Ar-Razi membawakan idea ini i'tibari ataupun ghair mawjudah fil a'yan adalah untuk mengatakan bahawa telah berlaku idrak. Tetapi idrak ini pada tanjizi hadis tidak bercanggah dengan kaedah mustahil berlaku sesuatu yang baharu pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana idrak ini tidak berlaku pada dataran realiti. Tak jadi apa-apa. Tak ada apa-apa. Ini konteks perbincangan kenapa dia dibawa. Masalah dia, kita tak bolehlah main cakap suka hati tanpa merujuk kepada penulisan A'immatul Asy'ariyah. Lihat apa yang ditulis oleh mereka. Syed Fudah sendiri tulis. Dia sendiri tulis. Pandangan yang kedua adalah mansub kepada Imam Razi, ta'alluq nisbah ai mujarrad idafah, sekadar idafah semata-mata. Dia bukan tentang i'tibari intiza'i ke apa, bukan itu maksudnya. Kerana pada perkara-perkara yang kadim tidak ada nisbi, bukan amr nisbi kerana dia berlaku haqiqatul amr, berlaku pada dataran realiti. Tapi untuk perkara yang baharu, ini tujuan Ar-Razi membawakan idea ni supaya dia tak bercanggah dengan kaedah itu. Tapi Piu Faiz datang cerita kat kita dia ada. Dia bukan ada, dia subuti tapi tak ada. Apa ni? Subuti tapi tak ada lah cerita dia. Subut ke tak subut itu cerita lain. Tapi konteks yang Ar-Razi nak bawa dia tak ada, tak berlaku pada dataran realiti. Itulah istilah yang digunakan oleh mereka. Dalam Fathul Mubin disebutkan laisa amran wujudiyan fil kharij yaqumu bihima. Bukan sesuatu yang ada pada luar, di luar minda yang Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kedua-duanya. Maksudnya apa? Tak ada. Itu isu pertama yang perlu ditekankan di sini. Konteks kenapa isu ini diketengahkan, kenapa Amr I'tibari ini diketengahkan oleh Ar-Razi, kena faham.